Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai komunikasi awam. Apakah itu komunikasi awam? Komunikasi awam ini adalah suatu proses komunikasi yang berlaku antara sumber dengan penerima dalam jumlah yang ramai dalam situasi dan tempat tertentu. Ianya mempunyai kepentingan yang melibatkan aspek seperti merancang, mengurus, memimpin, menyelaras dan memujuk. Sebagai contoh, seorang pensyarah memberikan syarahan kepada sejumlah pelajar dalam dewan kuliah. Antara ciri-ciri komunikasi awam ialah komunikasi yang berlaku secara bersemuka yang melibatkan bilangan sasaran yang ramai. Yang kedua, komunikasi berlaku di tempat awam. Yang ketiga, proses komunikasi berlangsung secara sahaja. Dan yang terakhir, komunikasi berlaku secara formal dan mempunyai struktur tertentu. Seterusnya, antara contoh komunikasi awam dalam dakwah ialah khutbah, kuliah dan juga ceramah. Ianya melibatkan proses penyampaian maklumat atau mesej Islam daripada pendakwah kepada mad'u. Khutbah adalah salah satu contoh komunikasi interpersonal kerana ia melibatkan sekumpulan halayak yang besar jumlahnya. Khatib juga boleh menggunakan sumber-sumber rujukan yang autoritatif dan muktahar agar tidak berlaku percanggahan fakta atau maklumat yang disampaikan. Antara adab-adab komunikasi adalah kejujuran dari sudut pemikiran, menguasai tajuk dan mesej yang hendak disampaikan yang didasarkan kepada pengkajian, penelitian, penyelidikan dan pembacaan yang mendalam. Kebenaran mesej yang disampaikan yang menyalahkan keikhlasan berkongsi ilmu. Dan juga kasih dan menghormati pendengar dan rendah diri kepada mereka. Di samping itu, unsur humor di dalam dakwah. Yang pertama adalah dapat mewujudkan perasaan seronok di pihak mad'u untuk terus mendengar dan menerima mesej dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Yang kedua, ia boleh mencipta kesan positif kepada mad'u dan membuatkan mad'u selesa, gembira dan tidak terancam. Dan yang terakhir sekali adalah unsur humor yang dibawa oleh pendakwah menggambarkan si pendakwah seorang yang mesra, mudah didekati dan juga bersikap terbuka. Terdapat 3 strategi penyampaian dakwah. Antaranya adalah untuk menarik perhatian masyarakat terhadap mesej yang ingin disampaikan. Yang kedua, untuk mencapai objektif komunikasi yang ditetapkan berdasarkan tentatif antara sumber dan penerima mesej. Dan yang terakhir, penyediaan kerangka dan pemilihan strategi yang tepat merupakan antara langkah awal yang perlu dilaksanakan dalam aktiviti dakwah Islamiah. Akhir sekali, kesimpulan yang kita dapat di sini adalah sebagai pendakwah yang berjaya, maka elemen penjagaan akhlak dalam berkomunikasi wajar ditekankan. Dakwah dalam komunikasi awam wajar dijayakan dengan sebaik mungkin. Para pendakwah harus mampu menampilkan idea yang disampaikan secara harmoni. Pendakwah juga perlu menunjukkan sikap positif, bersemangat dan memberikan tumpuan kepada apa yang diperkatakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.